Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, topik yang akan kami bentangkan pada hari ini ialah perbandingan ekonomi pembangunan dari perspektif Islam dan konvensional. Ianya akan dibentang oleh Nur Najihah Zulkarnain, Nur Habibah Azhar, Nur Husna Hajirah Ahmad Hamidi, Nabila binti Abdul Syakir dan Sofia binti Hayub. Okey, isu utama kandungan yang akan dibentangkan ialah konsep pembangunan dari perspektif ekonomi Islam dan konvensional, matlamat dasar pembangunan ekonomi dan perbandingan pembangunan ekonomi Islam dan konvensional. Okey, kita teruskan kepada pengenalan. Di mana pembangunan ekonomi merupakan proses di mana sebuah negara sedang diperbaiki dalam sektor ekonomi, politik dan kesejahteraan rakyat. Dalam pembangunan ekonomi ni, semua inginkan kepada kejayaan, inginkan kepada pencapaian yang baik. Memang tak ada yang nak mundur ke belakang. Melainkan kalau dia nak memberikan pengajaran kepada orang lain. And then setiap sistem pembangunan itu mempunyai matlamat dan tujuan yang tersendiri. Dalam pembangunan ni memang akan ada berlaku jatuh bangun dia, ada turun, ada naik. Memang semuanya memerlukan kepada proses yang tersendiri. And then pembangunan dan kemajuan memang dituntut dalam Islam. Namun Islam membuat fokus awal pembangunan terhadap diri dahulu sebelum aspek fizikal yang lain. Yang mana dalam pembangunan ni dia lebih mengutamakan aspek kerohanian dahulu. Yang mana perbetulkan dulu dalam diri. Contohnya macam akhlak kan. Barulah dia utamakan kepada aspek yang lain, aspek fizikal. Seterusnya, ekonomi Islam. Pembangunan dalam konteks Islam bermaksud keupayaan untuk mewujudkan ciri-ciri keislaman dalam setiap individu, keluarga dan sosial. Yang mana dalam ekonomi Islam ni, semakin rapatlah hubungan antara masyarakat, maka semakin bertambah majulah pengurusan sesebuah negara tu. And then agama Islam ni telah menganggap kegiatan ekonomi ni merupakan sebagai ibadah yang perlu ada bagi kegunaan manusia. Yang mana dalam sistem ekonomi Islam, ibadah ni merupakan tanggungjawab antara manusia dengan pencipta. Bukan hanya kepada manusia dengan pencipta saja, tapi hubungan antara manusia sesama manusia juga. Sistem ekonomi juga mengutamakan masyarakat serta berlandaskan beberapa sumber utamanya iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang mana dalam ekonomi Islam ni sudah diberikan rujukan, panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Okey, seterusnya kita pergi kepada ekonomi konvensional. Mana sistem ekonomi konvensional ni boleh dikatakan sebagai suatu sistem ekonomi yang sudah dipraktikkan secara meluas di dalam masyarakat. Sistem ekonomi konvensional ni dah diterima pakai dah dalam sesebuah masyarakat tu, yang mana terdapat juga sejarah dunia mengatakan adanya sistem ekonomi konvensional yang berpengaruh. Contohnya macam sistem kapitalis, sistem sosialis, dan suatu sistem ekonomi konvensional ni juga merupakan suatu sistem yang ditentukan oleh manusia di dalam sesebuah masyarakat yang tidak mempunyai piawai yang mutlak tetapi bersifat anjal dan boleh berubah mengikut ketentuan masyarakat. Yang mana sistem ekonomi konvensional yang digunakan ni dia tidak tetap, yang mana dia boleh berubah. Nampaklah perbezaannya dengan Islam, yang mana Islam ni dia sistem piawai dia yang tetap dan boleh berubah. Berbezalah dengan sistem ekonomi konvensional. Seterusnya, kita pergi kepada konsep pembangunan ekonomi Islam. Pembangunan kebiasaan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dari segi ekonomi, modernisasi, industri dan sebagainya. Namun, pembangunan dari sudut Islam ini adalah berbeza dengan perkaitan pembangunan tersebut. Konsep pembangunan Islam ini lebih tertumpu kepada pembangunan
kerohanian dan insaniah tanpa meninggalkan pembangunan kebendaan dan fizikal ekonomi. Pembangunan dari sudut Islam ini sebenarnya lebih tertumpu kepada aspek pembangunan yang merangkumi persekitaran fizikal, kerohanian dan sosial budaya, di mana manusia merupakan tempat sebenar berlakunya aktiviti pembangunan, di mana ianya meliputi faktor fizikal, modal, buruh, organisasi, pendidikan dan sebagainya, bagi meluaskan lagi skop konsep pembangunan ekonomi Islam ini. Selain itu, konsep pembangunan Islam ini adalah bersifat komprehensif dan bersepadu yang merangkumi pembangunan dari segi aspek akhlak, kerohanian dan kebendaan, di mana aspek-aspek tersebut tidak boleh dipisahkan bagi mencapai matlamat sosio-ekonomi Islam. Kita dapat lihat Rasulullah SAW sendiri mengambil masa selama 13 tahun untuk membangunkan umatnya terlebih dahulu sebelum membangunkan kerajaan Islam. Maka tak heranlah pada zaman Rasulullah SAW dikenali sebagai khairul Quran, iaitu kurun terbaik, di mana bukan sahaja maju tetapi masyarakatnya yang robani, yang dekat dengan Allah SWT. Kesimpulannya di sini, konsep pembangunan Islam ini merangkumi kedua-dua aspek pembangunan, iaitu pembangunan dari segi aspek kerohanian dan insaniah, dan juga pembangunan dari segi aspek jasmani ataupun kebendaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep pembangunan ekonomi konvensional. Menurut teori Marxist, pembangunan ekonomi dikenali sebagai sebahagian daripada aktiviti kebendaan, dan selain daripadanya dikenali sebagai bourgeois. Bourgeois di sini merujuk kepada kelakuan mandiri dan konservatif secara sosial. Pembangunan konvensional ini hanyalah menumpukan kepada pembangunan fizikal dan kebendaan ekonomi yang membawa keuntungan kepada manusia tanpa mengambil kira aspek kerohanian dalam konsep pembangunan ini. Menurut pemikiran Barat, pertimbangan akhlak adalah di luar pertimbangan ekonomi, yang tidak kurang juga dengan konsep pembangunan kapitalis dan sosialis yang langsung tidak memberi ruang kepada peranan agama dalam pembangunan ekonomi ini. Jadi, pendekatan Barat terhadap pembangunan ekonomi ini adalah bersifat materialistik yang memfokuskan sumber kebendaan tersebut hanya semata-mata untuk kemudahan, kesenangan dan kemewahan manusia sahaja. Kesimpulannya di sini, konsep pembangunan konvensional ini hanyalah merangkumi aspek pembangunan yang bersifat kebendaan tanpa mengambil kira aspek pembangunan lain seperti pembangunan dari segi kerohanian dan insaniah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada matlamat dasar pembangunan ekonomi Islam supaya kita lebih jelas dan faham apa sebenarnya sasaran pembangunan ekonomi Islam ni. Okey, jadi matlamat dasar pembangunan ekonomi Islam ni sebenarnya dia ada banyak, tapi kebanyakan para ilmuwan hanya menerangkan beberapa dasar umum sahaja. Okey, yang pertama ialah pembangunan sumber manusia merangkumi potensi keseluruhan, tidak hanya sikap. Okey, betul sikap dan akhlak itu penting, tetapi dalam pembangunan sumber manusia kita melihat juga potensi lain, iaitu daripada segi pendidikan yang diterima, latihan yang diterima, pengetahuan. Okey, bila mereka ini ada kualiti dan potensi tersebut dan diaplikasikan ke dalam kerja, ianya akan dapat mewujudkan ekonomi yang bermanfaat kepada masyarakat bila mana orang-orang yang mahir bekerja dalam bidang-bidang mereka. Dan individu itu sekaligus menyumbang kepada masyarakat. Okey, bila mereka mahir, dia akan meningkatkan daya keluaran, bekerja dan tidak menganggur. Bila mana mereka semua ini diasah potensi-potensi itu, tidak akan lagi berlaku pengangguran. Okey, pembangunan sumber manusia ini juga adalah salah satu usaha meningkatkan kemahiran juga keterampilan individu. Okey, yang seterusnya ialah peningkatan pengeluaran. Pengeluaran produk yang berterusan, kekal dan stabil daripada pelbagai aspek, iaitu daripada segi jenis produk, daripada segi kualiti, kuantiti, pencampuran pengeluaran. Okey, jadi pengeluaran itu stable. Maknanya tak adalah kualiti ni sekejap
elok, sekejap tak elok, sekejap kita sasarkan dia sebagai stabil dan berterusan. Okey, dia mengambil kira barangan selari dengan syariah walaupun permintaan tu tinggi, dapat permintaan sangat banyak, tapi kalau pengeluaran dia, cara pengeluaran tidak selari dengan syariah ataupun barang-barang itu tak ikut garis panduan syariah sebenar, jadi tidak akan dikeluarkan. Okey, dan dalam penggunaan ekonomi Islam juga, dia mengutamakan pengeluaran barangan keperluan melebihi daripada barangan keselesaan dan kemewahan. Maknanya kita fokus kepada barangan-barangan yang keperluan, barangan-barangan untuk kehidupan seharian. Okey, tidak fokus kepada keselesaan dan kemewahan, sebab itu kalau kita tak ada pun kita masih boleh hidup kan, tapi untuk kita fokus kepada barang yang utama dahululah, barang seharian. Okey, ada 4 corak pengeluaran dalam Islam, iaitu sifar pengeluaran. Sifar pengeluaran ni selalu barang-barang yang tidak bermanfaat lah. So tak ada permintaan daripada Muslim, jadi sifar pengeluaran. Lepas tu kurang pengeluaran. Kurang pengeluaran ni dia barang-barang kemewahan, barang-barang yang mewah, jadi tak ada kurang permintaan daripada pengguna, jadi kuranglah pengeluaran dia. Okey, seterusnya adalah peningkatan pengeluaran. Jadi macam yang cakap tadi, kita utamakan kepada barangan keperluan. Jadi peningkatan pengeluaran itu adalah barangan-barangan keperluan dan juga keselesaan, kerana permintaan tinggi dan sumber ekonomi lebih banyak diperuntukkan untuk barangan-barangan yang sedemikian. Okey, yang terakhir ialah peningkatan permintaan masa lapang dan juga pekerjaan luar bidang akan menyebabkan banyak penawaran buruh. Maknanya bila orang tu banyak yang nak masa lapang, maknanya tak bekerja, dia nak cuti banyak dan bekerja luar daripada bidang kemahiran dia, dia akan menyebabkan berlaku penawaran kerja, penawaran buruh, terutama sekali dalam bidang-bidang yang melibatkan mental dan juga perkhidmatan. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada pembangunan seimbang, yang mana ekonomi Islam ini tidak hanya bermatlamatkan kepada keharmonian dan keseimbangan wilayah dan ekonomi, tetapi turut memberi penekanan kepada pemulihan kesaksamaan agihan pendapatan dan pemilikan harta, yang mana akan dicuba sebaik mungkin untuk memulihkan daripada segi agihan gaji masyarakat. Okey, daripada segi pemilikan harta masyarakat. Okey, juga untuk menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi negara untuk menggalakkan perkongsian secara lebih adil dan seksama. Yang mana tidak akan berlaku lagi sesuatu tempat itu kurang diberi perhatian, sumber pendapatannya kurang. Ianya akan cuba sebaik mungkin untuk adil dan seksama kepada seluruh masyarakat. Okey, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, mengikut kepada keperluan yang mereka perlu. Okey, seterusnya ialah perkembangan teknologi dan penyelidikan. Okey, apabila berlaku perkembangan teknologi, ia akan meningkatkan kebolehan manusia dalam menyelesaikan banyak masalah dan juga dapat membentuk dasar-dasar yang lebih baik. Okey, untuk mencapai perkembangan teknologi dan pendidikan ini, mestilah perlunya penyelidikan yang mendalam untuk membentuk teknologi itu selari dengan aspirasi Islam dan negara. Okey, bila mana sesuatu negara itu dapat berdiri dengan sendiri dan dapat mencipta teknologi-teknologi yang canggih, proses pembangunan negara tersebut akan dapat bertahan dengan sendirinya tanpa bantuan daripada negara lain. Okey, matlamat dasar pembangunan ekonomi Islam yang kelima ialah penambahbaikan kualiti kehidupan. Okey, ekonomi Islam ni sebenarnya dia tidak sempit, okey, dia sebenarnya luas, tidak hanya kepada pengeluaran produk, pendapatan, keuntungan. Ianya besar ekonomi Islam ni. Okey, dia juga termasuk daripada segi prasarana kebajikan ekonomi rakyat, kebijakan pengguna dalam kebijakan masyarakat dalam penggunaan produk, berjimat cermat, utamakan kepada kehidupan yang lebih bersederhana dan tidak terlalu bermewah-mewahan juga termasuk dalam ekonomi Islam.
dan merupakan penambahbaikan kualiti kehidupan. Okey, antara usaha yang boleh dilakukan untuk menambah baik kualiti kehidupan ialah membuka peluang pekerjaan dan penyelarasan. Okey, contohnya dalam sesuatu bidang itu, kita cuba sedaya upaya untuk mewujudkan banyak lagi peluang pekerjaan supaya masyarakat dapat bekerja dan dapat memberi mereka peluang untuk mencari mata pendapatan sendiri. Okey, yang seterusnya ialah satu jaminan sosial yang berkesan perlu diwujudkan. Okey, tidak semua orang bernasib baik. Ada juga individu-individu yang kurang berkemampuan, tidak ada kudrat untuk melakukan pekerjaan dan mencari nafkah. Jadi, satu jaminan sosial ini perlu diwujudkan untuk meringankan beban mereka dan memastikan mereka itu dapat meneruskan kehidupan dengan cara pemberian daripada zakat, sedekah, hibah dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah sistem agihan pendapatan dan kekayaan yang saksama dan adil. Okey, untuk ini ialah maksudnya di mana bila kita melakukan sesuatu pekerjaan itu, kita menyumbang balik kepada orang luar. Tidak, maknanya pendapatan itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang melakukan kerja tetapi turut membantu masyarakat di luar. Okay, sama lah juga ianya putaran dia berbalik. Macam contoh kita merasakan daripada pendapatan orang lain, kan? Pendapatan orang lain merasakan pendapatan kita. Ia circle tu saling berputar lah. Kita saling merasa sesama sendiri. Okay? Okey, matlamat dasar pembangunan ekonomi Islam yang seterusnya ialah pertahanan. Islam sering menjadi sasaran pencerobohan kuasa asing untuk merampas hak kekuasaan dan kemerdekaan. Seperti yang kita tahulah, memang umumnya kita tahu Islam ni adalah agama yang banyak sangat musuh kerana dia adalah agama yang benar. Jadi ada je kuasa-kuasa luar yang cuba untuk mengambil hak kekuasaan dan kemerdekaan negara Islam ni. Okey, jadi untuk menguatkan pertahanan, perlulah diwujudkan banyak prasarana yang mampu melindungi negara, perlu banyak strategi dan perlu membangunkan barisan ketenteraan yang padu untuk melawan pihak musuh, untuk membuktikan bahawa pertahanan Islam ini adalah pertahanan yang kuat dan perlu meningkatkan lagi industri pengeluaran alat komunikasi canggih dan alat-alat ketenteraan. Bila mana alat-alat ini lebih banyak dikeluarkan dan ianya lebih canggih, ianya akan memudahkan proses jika berlaku pencerobohan itulah. Okey, seterusnya ialah pengurangan pergantungan pada negara asing. Ini adalah matlamat dasar pembangunan ekonomi Islam yang terakhir ya. Di mana Islam sangat menuntut negara Islam ni untuk membebaskan diri dari pergantungan negara luar. Okey, seperti yang kita tahu, seperti yang saya cakap tadi, Islam ni dia banyak sangat musuh. Jadi sebagai langkah berhati-hati, Islam menuntut kita untuk bebaskan diri. Berhati-hati dengan negara itu sebab mungkin ada helah di sebalik perjanjian atau perikatan itu sendiri. Okey, bila mana kita kurang pergantungan dengan negara luar, negara-negara Islam itu akan bangkit dan kesatuan antara negara Islam itu sendiri akan bersatu atas satu agama iaitu Islam dan ia akan terlihat kuat dan kukuh tanpa bantuan daripada pihak luar yang selalunya mengikat janji dan perikatan untuk dengan alasan untuk mengelakkan keganasan. Okey, jadi bila kita dapat berdiri dengan sendirinya dan bersatu antara negara Islam itu, kita lebih secure lah, lebih kuat dan tidak termakan dengan janji-janji negara luar. Okay? Perbezaan antara ekonomi pembangunan Islam dan konvensional ini boleh dilihat melalui 3 bentuk yang utama, iaitu konsep asas, fokus utama dan kesan ataupun impak. Untuk perbezaan pada konsep asas, kita boleh lihat ada 2 aspek kat sini. Yang pertama, unsur ataupun falsafah yang dipegang oleh kedua-dua ekonomi dan juga sumber. Okey, kita lihat kepada unsur dahulu. Ekonomi konvensional ni dia berunsurkan falsafah
materialism, kapitalism dan juga feudalism, manakala Islam berunsurkan rububiyah, khilafah dan tazkiyah. Dari falsafah kapitalism ni kita dapat lihat yang ekonomi konvensional ni dia hanya mementingkan keuntungan semata-mata, manakala Islam memikirkan kebajikan dan juga kesejahteraan di bawah falsafah khilafah. Untuk aspek sumber pula, ekonomi konvensional berasaskan kepada model perancangan dan juga pembangunan, manakala ekonomi Islam berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, saya akan terangkan kepada anda apakah polisi-polisi ekonomi pembangunan konvensional. Ada 6 polisi di sini. Okey, yang pertama ialah kestabilan makroekonomi. Bagaimana cara untuk menstabilkan makroekonomi? Caranya, melaksanakan dasar kewangan yang berkesan. Contohnya, memberi kebebasan kepada pihak bank pusat untuk mengawal inflasi menggunakan dasar monetary. Okey, polisi yang kedua ialah perkembangan sektor pembuatan dan yang ketiga ialah pungutan cukai yang berkesan. Polisi yang keempat ialah pelaburan dalam perkhidmatan awam dan yang kelima ialah bantuan asing. Dan polisi yang terakhir ialah dasar penswastaan dan pembatalan peraturan. Sedikit fakta. Di Rusia, penswastaan membolehkan sebilangan kecil oligarki menguasai industri utama dengan kos rendah. Tekanan persaingan yang lebih besar juga dapat diperoleh melalui liberalisasi perdagangan dan membuka pasar ke persaingan antarabangsa. Okey, slide yang ni kita tengok kepada perbezaan fokus utama antara kedua-dua ekonomi pembangunan ni. Kat sini kalau kita lihat, ekonomi pembangunan konvensional ni dia hanya mementingkan hal yang material saja, manakala ekonomi pembangunan Islam pula material dan juga spiritual. Jadi dekat situ dia seimbang. Tapi kalau konvensional dia tak ada keseimbangan tu. Ekonomi pembangunan konvensional ni dia sangat memfokuskan kepada keuntungan yang maksimum. Mereka mengambil kira perkara-perkara seperti pengeluaran kas negara per kapita, produktiviti pekerja, pendapatan per kapita, paras tabungan dan pelaburan dan juga jurang pendapatan antara kelompok masyarakat. Manakala ekonomi pembangunan Islam memfokuskan kepada al-falah iaitu kejayaan yang sebenar dan seimbang dunia dan akhirat. Kejayaan yang sebenar ini juga adalah seperti pengembangan pengeluaran yang berguna, pembangunan sumber manusia, memperbaiki kualiti hidup, pembangunan seimbang, ciptaan teknologi baru dan pengurangan pergantungan kepada negara luar. Seterusnya, saya Sofia binti Hayub akan menerangkan mengenai mengapa golongan konvensional menolak nilai spiritual atau agama dalam ekonomi. Jadi perkara ini berlaku kerana mereka menganggap bahawa orang yang beragama pasti akan terikat dengan suruhan, larangan atau tegahan yang ditetapkan oleh agama, yang mana suruhan dan larangan ini kebanyakannya boleh membantutkan pencapaian ekonomi mereka. Antaranya dalam Islam kita ditekankan untuk memilih jenis pekerjaan yang halal. Daripada poin ini saja dah terkeluarnya banyak jenis pekerjaan mereka seperti perjudian, perniagaan kasino, penjualan arak dan sebagainya. Yang kedua, Islam menegah pengumpulan atau simpanan kekayaan yang melampau. Ini berdasarkan surah At-Taubah ayat 35 yang bermaksud, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahulah pada mereka bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi kalaupun cukai yang dibuat oleh manusia pun kadang-kadang mereka tak bayar, inikah lagi sekiranya mereka diwajibkan mengeluarkan zakat. Jadi mereka sangat tidak suka perkara itu. Yang ketiga, Islam menekankan supaya bebas dari unsur penipuan dan eksploitasi dan apa jua bentuk ekonomi. Bagi mereka perkara ini sangat sukar kerana sehinggakan ada bidang pekerjaan yang berkaitan dengan penipuan seperti scammer, hackers, membuat laman web palsu dan sebagainya. Yang keempat, Islam menekankan elemen kejujuran. Perkara ini pun sukar bagi mereka kerana bagi mereka jika tiada unsur penipuan walau sedikit pun,
perniagaan tersebut akan sukar untuk berkembang maju. Yang keempat dan yang kelima dan yang terakhir adalah Islam mengecam sifat tamak dan cintakan harta. Hal ini berdasarkan hadis daripada Rasulullah SAW yang bersabda, "Hendaklah kamu berputus asa dari segala apa yang ada pada tangan orang lain dan jauhilah tamak, kerana sesungguhnya tamak adalah satu kefakiran yang nyata." Seterusnya kita akan tengok perbezaan yang terakhir, iaitu perbezaan pada kesan dan implikasi yang terhasil dari kedua-dua ekonomi pembangunan tersebut. Secara holistiknya, ekonomi pembangunan konvensional menghasilkan kesan yang kurang positif berbanding dengan ekonomi pembangunan Islam. Hal ini kerana mereka menolak nilai spiritual, maka keuntungan yang diperoleh hanyalah bersifat material ataupun duniawi sahaja. Dan ia tidak berjaya menyelesaikan banyak masalah sosial, malah menimbulkan masalah-masalah sosial yang baru. Nanti kita akan tengok satu persatu. Bagi ekonomi pembangunan Islam, sebenarnya dia menghasilkan kesan yang lebih positif jika benar-benar diaplikasikan, dan keuntungannya semestinya tidak terbatas pada perkara-perkara material sahaja. Banyak pahala yang kita boleh bawa ke akhirat sekali. Dan jika tidak berjaya menyelesaikan semua masalah sosial pun, ia akan berjaya untuk mengurangkan banyak masalah sosial secara sedikit demi sedikit. Okey, sekarang barulah kita akan tengok kesan ekonomi pembangunan konvensional. Yang pertama, kualiti hidup yang rendah. Untuk memahami poin ini, saya akan membandingkan antara indeks kebahagiaan rakyat dengan purata pendapatan ekonomi negara yang menentukan ranking sesebuah negara di peringkat dunia, ataupun GDP. Hasil daripada kajian saya mendapati bahawa negara India yang berada di tangga kelima ekonomi, indeks kebahagiaan rakyatnya terletak pada tangga ke-144. Hal ini sangat mengejutkan dan membuktikan bahawa menjadi negara yang paling kaya pun belum tentu rakyatnya berasa gembira. Contoh lain yang menunjukkan kualiti hidup yang kurang adalah di negara United Kingdom. Ada kajian yang mengatakan bahawa bas London yang berwarna merah itu didapati bergerak lebih perlahan daripada kereta kuda pada zaman lalu. Hal ini menunjukkan bahawa berlakunya masalah kesesakan trafik yang terlalu dahsyat disebabkan terlalu banyak kereta, pembangunan yang terlalu pesat, dan hal ini mungkin menyebabkan mereka berasa tidak bahagia dan kualiti hidup berkurang kerana mereka kurang masa bersama dengan keluarga, sekaligus menyebabkan mereka terpaksa bergantung kepada bahan lain untuk meriliskan tekanan mereka, misalnya bergantung kepada dadah, alkohol, dan perkara ini secara tidak langsung menimbulkan masalah sosial yang baru. Yang kedua, kemusnahan sumber alam. Contoh yang saya boleh bagi adalah di negara China. Pada tahun 2005 sahaja, mereka telah membelanjakan sebanyak 112 bilion USD untuk menyelesaikan isu pencemaran di negara mereka. Hal ini menunjukkan bahawa walaupun mereka buat banyak duit, tapi mereka terpaksa keluarkan banyak juga duit untuk membuat pulih alam sekitar di negara mereka, dan hal ini adalah satu bentuk kerugian. Yang ketiga, membataskan pembangunan manusia. Pada masa kini kita dapat lihat semua orang ingin terlibat dengan bisnes. Ekonomi yang paling besar adalah bisnes, dan dari segi bahasa, semua orang ingin belajar bahasa Inggeris dan Mandarin. Kenapa? Kerana dua kuasa besar inilah yang memegang tampuk ekonomi dunia. Jadi meskipun banyak lagi bidang yang boleh diteroka, banyak lagi bahasa yang boleh dipelajari, masyarakat dunia lebih memilih untuk berpihak ataupun mengikut dua kuasa besar ini kerana takut kepada ketiadaan pasaran yang ingin menerima mereka sekiranya mereka cuba untuk meneroka bidang baru. Walhal mungkin jika mereka cuba meneroka bidang baru, mereka boleh menjadi pelopor bidang tersebut pada masa akan datang. Yang keempat dan yang terakhir, iaitu menguntungkan pihak tertentu sahaja. Contohnya di Central Bank Amerika, dahulunya dipegang oleh ahli politik. Jadi pada ketika itu yang mendapat keuntungan yang terbesar adalah ahli keluarga politik, orang yang mempunyai connection dengan ahli politik tersebut. Tetapi setelah bank itu bergerak secara independen, iaitu tidak terlibat dengan apa-apa polisi kerajaan, yang mendapat keuntungan pula adalah pihak-pihak banker seperti investor, pemegang share dan sebagainya.
Hal ini menunjukkan bahawa ekonomi pembangunan konvensional hanya bergantung kepada siapa yang memegang ekonomi tersebut. Rakyat tidak mendapat manfaat pun daripada perkara tersebut. Seterusnya kita akan tengok kesan ekonomi pembangunan Islam. Saya sebenarnya ada sedikit masalah untuk memetik contoh negara-negara Islam kerana masih banyak lagi negara Islam yang belum membangun ataupun sedang dalam proses pembangunan. Jadi jika ada negara bukan Islam yang sepertinya mengamalkan ciri ataupun apa yang dituntut oleh Islam, saya akan petikkan juga sebagai contoh. Jadi untuk isi yang pertama iaitu kualiti hidup meningkat. Perkara ini kita boleh lihat berdasarkan kepada HDI ataupun Human Development Index, yang mana dia mengambil kira faktor kesihatan, pendidikan dan juga kos sara hidup rakyat di sebuah negara, sama ada kesemua rakyatnya dapat menikmati kemudahan tersebut dengan adil dan saksama ataupun tidak. Jadi negara yang berada di tangga pertama adalah negara Norway. Jika kita ingat kembali, Norway bukanlah negara yang pertama dalam bidang ekonomi ataupun top 5, tapi ini membuktikan bahawa rakyat di Norway sebenarnya menikmati kualiti hidup yang lebih baik daripada rakyat di negara-negara ekonomi besar seperti US dan China. Yang kedua, melahirkan individu berjati diri dan berkeyakinan tinggi. Okey, perkara ini kita mudah untuk lihat pada masa sekarang. Semua orang ataupun semua standard di dunia ini meletakkan Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah sebagai penanda aras dan kayu ukur. Jadi sebenarnya kalau betul-betul kita fahami konsep pembangunan insan manusia dalam Islam, kita akan sibuk untuk membangunkan diri kita sendiri dan tidak perlu compare dengan negara lain ataupun meletakkan manusia lain sebagai kayu ukur. Jadi ia akan menghasilkan rakyat yang berkeyakinan tinggi. Contoh lain, selalu kalau student dia jumpa pelajar daripada Cambridge ataupun Oxford, dia akan selalu rasa rendah diri ataupun kecil berbanding dengan negara tersebut. Walhal sebenarnya kita semua boleh membangunkan diri sendiri jika betul-betul berusaha dan mengikut apa yang ditetapkan oleh Islam. Yang ketiga, mewujudkan kebebasan dalam membuat pilihan. Di sini saya bangga untuk memetik negara kita Malaysia sebagai contoh kerana dalam satu forum perbincangan ada soalan yang ditanyakan, iaitu negara Islam mana yang paling membangun. Jadi kalau tengok dari segi ekonomi sahaja, semestinya negara United Arab Emirates, Saudi Arabia ataupun Turki akan menjadi nombor 1 ataupun yang di top teratas. Tapi banyak komen yang memberi jawapan Malaysia sebagai negara Islam yang paling membangun. Ini kerana di negara kita, kita dapat menikmati kebebasan yang sangat banyak. Kebebasan bersuara, kebebasan beragama. Walaupun kita banyak etnik, tapi masih lagi hidup dalam keadaan aman, bertoleransi dan masih boleh mengamalkan demokrasi. Jadi perkara itulah yang mungkin tertinggal ataupun kurang daripada negara-negara yang lebih kaya yang seperti Qatar ataupun Saudi Arabia. Dan yang terakhir adalah keuntungan dirasai oleh semua. Perkara ini memang dapat dijaga dalam Islam kerana kita ada banyak sistem yang memelihara hak orang-orang yang miskin melalui sistem zakat, contohnya infak, wakaf dan sebagainya. Dengan itu, sebagai sejauh mana pun kaya negara tu, semuanya akan dapat kembali kepada rakyat dan dikongsi secara bersama-sama. Okey, so dah sampai kepada conclusion, kesimpulan dia. Sistem ekonomi Islam atau dikenali sebagai muamalat adalah satu sistem yang mantap kerana berdasarkan wahyu yang jelas dari Allah SWT. Yang mana dalam ekonomi Islam ni dah diberi guideline dah bagaimana cara kegiatan dalam ekonomi Islam. Tapi masih lagi kita masih terpengaruh dengan cara kegiatan orang barat. Dan dalam ekonomi pembangunan Islam, manusia haruslah menghayati nilai-nilai Islam dan mengamalkan nilai tersebut dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembangunan ekonomi dan negara. Mana kita perlu menerapkanlah sifat-sifat cara ekonomi Islam dalam diri. And then akhir sekali, masyarakat juga hendaklah sentiasa bekerjasama antara satu sama lain dalam mewujudkan ekonomi pembangunan negara.